Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah binatina fil intifa' wa ta'allum wa ta'lim wal iqtida' bin nabiyil mukhtar fi sirri wal ijhar wa binati tanasur wa ta'awun wa ta'adun ala din wa iqamati syari'ati sayyidil mursalin وأن الله يرزقنا كمال النشاط والهمة والجد والاجتهاد في طلب علوم نافعة والعمل بها مع الإخلاص وطول العمر في طاعة الله وحسن الخاتمة عند الموت وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali untuk kita terus membahaskan berkenaan dengan ayat nasikh dan mansukh, contoh-contoh ayat nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Dan pada kuliah yang lepas saya telah mulakan pembahasan membahaskan ayat-ayat nasikh dan mansukh, contoh ayat nasikh mansukh dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita teruskan pembahasan berkenaan ayat nasikh dan mansukh dalam surah tersebut insya-Allah. Jadi pada minggu lepas saya dah sampai kepada ayat yang ke-240 dan 234. Maka kali ini kita akan berpindah kepada ayat, contoh ayat yang ke-284 surah Al-Baqarah, yang mana dikatakan para ulama dimansuhkan dengan ayat 286 surah yang sama. Ayat 284 surah Baqarah ini merupakan ayat yang antara ayat terakhir dalam surah Baqarah. Dua ayat yang terakhir sebelum akhir surah Baqarah tersebut. Ayat terakhir surah Baqarah ayat 286. Ini 284. Yang mana kita selalu baca dan kebanyakan dari kita dah hafalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang mana bermaksud lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu melahirkan, menzahirkan, kamu menyebut apa yang tersirat dalam hati kamu, apa yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha, atau kamu sembunyikan. Maknanya hati kamu ini dah terdetik sesuatu, terlintas sesuatu, sama ada kamu cakap ataupun kamu tak cakap, kamu kekal sembunyi dalam hati tersebut, yuhasibukum bihillah. Allah akan hitungnya. Allah akan hitungnya untuk kamu. Maknanya Allah akan anggapnya sebagai sesuatu perkara yang tak baik untuk kamu. Jadi, masalah hati ini, kita kadang tak boleh kontrol. Bila kita jumpa dengan orang kita tak suka, hati ini akan terdetik. Orang ni begini. Ataupun kita berbual dengan seseorang, kita dapati orang tu dia kelentong ke, dia tak pandai ke, dia apa ke. Jadi hati ni akan cakap, orang ni macam gini tak bagus gini. Negatif. Negatif. Ini bukan positif, ni negatif. Jadi pandang negatif pada orang, hatinya terdetik perkara negatif. Maka kalau kita ni kuat, kita tak akan zahirkan. Kita akan kekalkan dia dalam hati kerana kita tahu kalau kita sebut, dia akan menyinggung perasaan orang itu. Tapi kadang-kadang mulut ni jahat. Hati ni kalau menyebabkan mulut ini
mengeluarkan apa yang tersirat dalam hati. Apabila akal ini tidak dapat kontrol nafsu, apabila nafsu ini mengatasi akal, ketika tersebut belum akal itu pertimbangkan, boleh tak cakap, berbahaya tak cakap, apa kesannya kalau aku cakap, sebelum akal tu membuat pertimbangan sedemikian, lidah dah keluar benda tu. Bila lidah keluar, baru akal tu terfikir, alamak, tak boleh cakap macam ni. It's too late. Kata pepatah Melayu, telajak perahu boleh ditarik kembali. Telajak perkataan tak boleh ditarik kembali. Bila dah terkeluar cakap, orang akan sentiasa ingat. Kalau kita suruh orang tu lupa, lagilah diingat. Bayangkan kita cakap dengan dia, tadi saya salah cakap, awak jangan ingat tolong lupakan. Jangan ingat benda tu. Makinlah orang tu ingat. Ni nama dia reverse psychology. Lagi kita suruh orang tu jangan buat, lagi dia buat. Lagi kita suruh dia jangan ingat, dia lagi diingat benda tersebut. Kalau saya katakan, jangan ingat apa saya cakap ini, awak akan ingat apa yang saya cakap tersebut. Kenapa? Sebab otak kita akan beri perhatian. Kenapa dia tak suruh kita ingat? Mesti ada sesuatu yang penting. Mesti ada sesuatu rahsia. Mesti ada sesuatu yang tak baik tersebut. Jadi otak kita ni berfikir. Lagilah dia akan ingat dekat otak kita. Jadi kerana itu bila mulut dah terkeluar, tak boleh tarik balik. Kata pepatah Melayu apa? Rosak santan rosak pulut akibat santan, binasa pulut akibat santan, binasa santan akibat pulut, binasa santan akibat pulut, binasa badan akibat mulut. Binasa santan akibat pulut, letak pulut dalam santan, santan tu rosak. Binasa badan akibat kesan mulut tersebut. Jadi mulut ini jaga-jaga. Jadi mulut keluar sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan anggap sebagai satu perbuatan dosa. Tapi sekarang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 284 ini, itu berdua fi anfusikum au tukhfuhu, kalau kamu sembunyikan pun dalam hati kamu, tak zahirkan pun, dianggap sebagai dosa. Jadi macam mana ni? Tak zahirkan pun dosa, zahirkan pun dosa. Jadi kerana itu apabila ayat ini diturunkan, sahabat jumpa dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, mulut kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol daripada berkata-kata. Tapi hati ni siapa yang boleh kontrol? Kita tak boleh kontrol hati ni, akan terlintas macam itu. Macam mana nak anggap sebagai dosa? Sedangkan agama Islam ni agama rahmah. Maka selepas itu, ayat 284 ini diikuti dengan ayat 286, dua ayat selepas ini yang memansuhkan ayat 284 dari sudut apa? Dari sudut Allah SWT anggap dosa apa yang terlintas dalam hati. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ini ayat 286, ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak memberati seseorang melainkan apa yang orang itu terdaya. Maknanya Allah SWT tidak membebankan seseorang itu melainkan perkara yang orang tu mampu nak pikul. Allah SWT tidak menganggap dosa kepada seseorang pada perkara yang orang itu tak boleh nak kontrol. Jadi terlintas dalam hati, lintasan hati yang negatif ini, sesuatu yang seseorang tu tak boleh nak kontrol. Bila tak ada nak kontrol, maka Allah SWT berfirman dalam ayat 286 ini, ia tidak dianggap sebagai dosa. Kerana kamu tak ada kontrol. Jadi apa-apa yang kamu tak boleh kontrol, maka dia tidak dianggap sebagai dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk seseorang itu ganjaran yang baik bagi apa yang dia kerjakan, dan untuk orang tu juga balasan buruk atas apa perbuatan dosa yang dia telah lakukan. Dan perbuatan dosa ini adalah perbuatan yang mana sengaja dibuat. Bukan sesuatu yang tak boleh nak kontrol. Kerana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam yang mana bermaksud, diangkat daripada umatku mereka yang apa? Mereka yang ngantuk, mereka yang gila, atau mereka yang ngantuk, mereka yang tidur, mereka yang gila, dan mereka yang dipaksa.
Mereka yang dipaksa, mereka yang tidur, mereka yang gila tidak dianggap sebagai dosa perbuatan mereka kerana mereka tidak ada taklif, mereka tidak ada tanggungjawab. Jadi ayat 286 ini secara tak langsung memansuhkan ayat sebelumnya, ayat 284 yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghitung dosa apa yang terlintas dalam hati. Sedangkan hati itu tidak boleh kita kontrol, maka tidak ada dosa baginya. Kecuali kalau kita sengaja nak buruk sangka. Kita sengaja nak buruk sangka, maka kita dianggap sebagai dosa. Jadi kalau benda tu terlintas, kita istighfar saja. Kadang-kadang kita ini sengaja nak buruk sangka pada orang kerana kita tak suka orang tu atau kita pandang rendah pada orang tersebut. Kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ayat 284 dimasukkan ayat 286. Jadi selesai contoh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contoh daripada surah Al-Baqarah yang mana kata Imam Suyuti berlakunya nasikh mansukh. Dalam surah Al-Imran ini mengandungi 200 ayat. Mengikut para ulama hanya ada satu saja contoh yang menunjukkan berlakunya nasikh dan juga mansukh. Dan dia berlaku dalam surah Al-Imran ayat 102 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu ini mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi kamu kekal sebagai seorang Muslim ketika kamu mati. Maka dua perkara kat sini. Pertama, bertakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar takwa. Apa tu sebenar-benar takwa? Sebenar-benar takwa ini ialah takwa di tahap paling tinggi sekali. Maka apakah itu takwa? Takwa ini ialah, mengikut definisi Imam Al-Ghazali, lakukan segala perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Jadi sebenar-benar takwa ialah lakukan segala perintah Allah tanpa ada pengecualian sepanjang masa dan tinggalkan segala larangan Allah tanpa ada pengecualian sepanjang masa. Persoalannya, siapa yang mampu sedemikian? Melainkan kalau dia itu seorang Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala lindungi daripada dosa. Selain daripada Nabi dan Rasul, semua manusia berdosa. Walau wali besar macam mana pun, walau ulama besar macam mana pun, bila namanya manusia dan bukanlah dia itu Nabi dan Rasul, hatta para sahabat sekalipun yang martabatnya jauh lebih tinggi daripada wali besar macam mana pun, tetap ada perbuatan dosa yang dilakukan. Jadi macam mana nak sebenar-benar takwa? Dan kemudian kedua, pada penghujung ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan dan janganlah kamu mati melainkan kamu sebagai orang Islam. Nah, ini sesuatu yang kita tak boleh nak jamin. Kita nak, kita harapkan, tapi kita tak boleh jamin. Jadi macam mana Allah SWT perintahkan sesuatu yang di luar kemampuan kita? Maka yang kedua penghujung, saya sentuh yang kedua penghujung dahulu, iaitu mati dalam keadaan Muslim. Ini tak boleh dijamin. Maka ayat ini sebenarnya menyuruh kita untuk berusaha bersungguh-sungguh pada setiap masa dan keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang taat pada Allah ialah orang Muslim, orang yang serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu taat. Apabila orang tu sentiasa taat, maka insya-Allah kalau datang kematiannya pun dia datang, kematiannya datang dalam keadaan dia taat kepada Allah SWT. Maka dia mati dalam keadaan sebagai seorang Muslim. Jadi kita tak boleh nak pasti bila kita mati. Dan kita tak boleh pasti, tak boleh jamin, garanti yang bila kita mati kita sebagai orang Muslim. Kita hanya harapkan kita doa dan kita perlu usaha. Ini penting. Maka ayat ini adalah suruh kita usaha. Taat pada Allah. Dan bagaimana kita nak taat pada Allah sepanjang masa?
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi nak sebenar-benar takwa sepanjang masa itu satu perkara yang impossible. Maka kerana itu para ulama mengatakan ayat ini perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa sepanjang masa dimansuhkan dengan ayat 16 surah At-Taghabun. Dalam ayat 16 surah At-Taghabun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut atau mengikut kesanggupan dan kemampuan kamu. Jadi takwa ni kategori dia banyak. Tak ada takwa langsung, itu no option, itu haram. Kita perlu ada takwa, tapi takwa mana satu ini tersebut ini. Kita perlu tingkatkan. Kalau kita nak maksimum takwa, tingkatan paling tinggi, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, itu susah, itu impossible. Sebab takwa ni, keimanan ni naik turun. Takwa ni terikat dengan iman, dan iman tu naik turun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita apa? Sepanjang masa usahalah agar kamu dapat bertakwa sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin. Tak akan sampai kepada tahap haqqa tuqatih, kerana itu tahap paling tinggi, tapi sekurang-kurangnya kamu usaha untuk naik atas. Pasti akan jatuh. Tapi kamu boost balik naik atas. Jatuh lagi. Boost lagi balik naik atas. Dan mudah-mudahan dengan demikian, takwa kita terus naik sedikit demi sedikit sampai tahap kepada haqqa tuqatih. Jadi perintah untuk bertakwa dan sebenar-benar takwa ini sepanjang masa digantikan dengan perintah agar kita ini bertakwa seberapa banyak yang boleh, seberapa kuat yang boleh, seberapa baik yang boleh, sepanjang masa yang boleh. Sebanyak masa yang boleh. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita sampai pada tahap haqqa tuqatih. Jadi ini contoh mengikut para ulama nasikh dan mansukh dalam surah Al-Imran. Kita berpindah pula kepada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah yang banyak mengandungi hukum. Hukum kahwin, hukum wanita, hukum faraid dan sebagainya. Maka dalam surah An-Nisa ini contoh yang pertama ialah apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tina al-fahishata minkum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Wallati ya'tina al-fahishata minkum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Fa in syahidu famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Ayat 15 surah An-Nisa. Yang mana bermaksud wallati ya'tina al-fahishata minkum, dan jika di kalangan isteri-isteri kamu yang melakukan perbuatan zina. Ini sebelum datang turunnya hukum tentang zina. Asal-asalnya Allah SWT perintahkan ayat surah 15 ini. Kalau di kalangan isteri kamu yang melakukan zina, fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah datangkan 4 saksi yang memberi penyaksian perbuatan zina tersebut. Jadi jangan pakai tuduh saja. Kita nampak kalau seorang suami tu nampak isterinya melakukan zina, tak cukup penyaksian dia perlu datangkan 4 orang lelaki yang adil, yang mengaku nampak lihat perbuatan zina tersebut. Dan kalau 4 lelaki ini berjaya dapat dikumpulkan dan melihat perbuatan zina itu, dan 4 lelaki ini memberi penyaksian bahawasanya betul si isteri itu melakukan zina, makanya Allah SWT perintahkan hukuman kepada isteri tersebut, kurunglah mereka. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut, kurunglah mereka tu, iaitu isteri-isteri atau perempuan yang berzina itu dalam rumah mereka hingga mereka sampai ajal matinya. Jadi isteri itu tak boleh keluar. Dia kena house arrest sampai dia mati. Dan begitu juga hukum semua wanita yang berzina. Lelaki hukumnya lain. Mati kalau dia itu
Kalau dia itu seorang yang dah maknanya berkahwin sebelum ini, dijatuhkan hukuman mati. Kalau si dia itu bujang, dia hukum sebat. Tapi untuk perempuan, hukumannya house arrest, tak boleh keluar daripada rumah tersebut sampai mati. Famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu, sehinggalah dia mati, aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan jalan keluar untuk mereka. Nah, apakah jalan keluar untuk mereka? Sebab ada orang kata, oh, house arrest sampai mati, aku baru umur 20 tahun, berapa puluh tahun aku tak boleh keluar rumah, boleh jadi gila macam gini. Tak apalah, jatuhkan hukuman, lepas tu aku dah bebas. Once and for all lah aku jatuhkan hukuman pada aku, kemudian terlepas, dah tak ada hukuman yang berlarutan sampai mati. Jadi Allah SWT sebut pada akhir ayat 15 ini, aw yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah akan jadikan jalan keluar untuk mereka. Apakah jalan keluar ini? Daripada kena house arrest, kena kurung kat rumah sampailah mati, Allah SWT turunkan ayat dalam surah An-Nur ayat yang kedua, yang mana dia diterangkan tentang hukum berzina. Apa ayat tersebut? Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati ya'tinal fahishata minkum, bukan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Apa maksudnya? Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka apa? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah mereka tersebut itu sebanyak 100 kali sebatan. Ini khusus untuk mereka yang belum pernah berkahwin. Dia belum pernah merasai nikmat melakukan perhubungan jenis. Jadi mereka lakukan, maka hukuman mereka tersebut lebih ringan daripada hukuman orang yang melakukan zina tetapi dia pernah berkahwin. Awak dah ada benda yang halal, kenapa awak benda yang haram awak juga buat? Maka rejam sampai mati. Jadi kalau sekiranya dia itu bujang dan anak dara, maka Allah SWT tetapkan hukumannya 100 kali sebat. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah. Jangan kamu ini rasa belas ihsan kepada mereka. So kadang nak sebab kesian mereka. Jangan, kata Allah SWT. Mereka dah lakukan perbuatan jahat, sebat mereka 100 kali sebatan. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah balasan mereka ini, hukuman mereka ini yang disebat 100 kali ini disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin. Kenapa? Sebabnya agar mudah-mudahan menjadi sesuatu yang menghalang mereka untuk lakukan perbuatan yang sama. So mereka itu rasa nak buat, alamak nanti aku kena sebat macam ni, malu. Kerana hukuman sebat ini dia dah lebih kepada hukuman psikologi, emosi daripada hukuman fizikal. Kenapa saya katakan demikian? Orang cakap, 100 kali sebat yang main-main tau. Ni hukuman fizikal lebih berat. Tapi sebenarnya 100 kali sebat tersebut bukanlah 100 kali sebatan cara macam orang sebat dalam penjara sekarang. Sebatan dalam penjara sekarang memang dia tu kejam. Very cruel. Kerana dahlah rotannya tebal. Bila dia pukul tersebut, dia angkat tangannya sebesar-besar setinggi-tingginya, kemudian dia pukul dengan begitu kuat sehingga kulit dan isi semua tercabut. Dan sekali pukul orang boleh pingsan. Dan dipukul dekat buntut. Makanya kalau sekali sebatan atau 2 kali sebatan, orang tu terbuka semua, tercabut semua kulit dan juga dia punya isi dia, kerana sebatan begitu kuat. Orang tu tak boleh nak tiarap untuk berapa minggu. Sehinggalah isi itu tumbuh balik dan dia itu sembuh kembali.
Sebatan dalam Islam bukan sebatan sampai mencederakan begitu sekali. Itu zalim. Sebatan dalam Islam ni lebih kepada peringatan kepada orang lain agar jangan buat seperti itu. Kalau tidak, awak malu. Kerana itu hukumannya perlu disaksikan oleh orang Islam. Tak boleh nak secara rahsia-rahsia. Dan sebatan ini tak boleh dibuka baju. Tak boleh maknanya apa? Bersentuhan kulit. Rotan tu tak boleh bersentuhan kulit. Lagi-lagi wanita. Tak boleh bersentuhan kulit. Pakaian baju tu ada, walaupun baju tu tak boleh tebal lah. Kalau tebal tak ada manfaat lah orang tu kena sebat. Jadi baju biasa yang mana boleh rasa sakit tersebut. Kalau hukuman sebat dalam penjara itu kena bersentuhan kulit, jadi dibuka bajunya, dibuka seluarnya dan disebat. Itu yang sakitnya. Sebatan dalam penjara kena ikat tangan dan kaki. Kalau tidak, orang tu akan terperanting, orang tu akan collapse, orang tu akan lari. Tapi sebatan dalam Islam tak perlu ikat tangan dan kaki. Dia boleh diri begitu saja, cukup. Kerana dia tidak akan menyebabkan orang itu hilang kekuatannya. Dan kalau wanita tak perlu diri, duduk. Dia duduk dan disebat belakangnya. Jadi tak disebat dia punya bahagian punggungnya. Kerana itu adalah aurat. Jadi disebat belakangnya. Orang kata 100 kali sebat sakit. Ya sakit, tetapi sekali sebatan tu bukan angkat tangan tinggi-tinggi sekali, dia sebat. Tidak, dia angkat pakai dia punya siku saja. Dia punya lengannya dan juga rusuknya mesti melekat. Jadi kata lain, ketiaknya tak boleh terbuka. Ketiaknya mesti ditutup. Dan kaedahnya mesti letakkan sesuatu dekat sini. Kerana apa? Kalau dia angkat sedikit, benda tu jatuh. Jadi benda tu tak boleh jatuh. Dia mesti di bawah ketiak saja. Jadi ketiak tu mesti melekat dengan, mesti bertutup, dan lengan ke atas sini mesti melekat dengan rusuk. Yang dihayun hanyalah lengan kat bawah kat sini. Daripada siku sampai kepada sini. Jadi bila dia hayun tu, hayunan yang tak kuat. Bukannya real force dia pukul. Dia hayun macam gitu. Dia smack macam gitu. Force-nya tak kuat. Jadi sakit, tapi tidaklah sampai menyebabkan kulit tu pecah keluar darah. Tidak. Lagi-lagi kerana ada kain kat situ. Mungkin berbilai lah. Mungkin berbilai. Tengok kepada kulit seseorang lah. Tapi kesan bilai pun tak begitu sampai timbul, sampai sakit. Mungkin dia merah begitu saja. Kerana itu kalau pukul 100 kali pun tak apa. Dan dia tak boleh pukul satu tempat. Dia mesti pukul banyak tempat. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia up down. Tak ada satu tempat itu dipukul banyak kali serentak. Tidak. Dia akan pergi tempat situ ataupun hampir dekat situ selepas dipukul tempat lain. Jadi ada masa untuk tempat yang dah dipukul tu untuk hilang rasa sakit. Kemudian dipukul lagi. Berdekatan kat situ. Jadi tidaklah dia tu sampai menyebabkan kulit tu merekah pecah. Itu kezaliman yang berlaku yang dicipta oleh orang-orang British untuk hukum sebat yang mana diamalkan sampai sekarang oleh kebanyakan negara-negara Commonwealth. Negara-negara yang dahulu dijajah oleh British. Jadi sebatan tak banyak. Jadi ini hukum sebat untuk orang yang berzina. Lelaki berdiri disebat dan perempuan tu duduk, kemudian disaksikan oleh ramai. Mudah-mudahan akan menjadi sesuatu yang menahan orang lain untuk lakukan zina kerana malu disaksikan, oh dia ni rupanya lakukan zina. Kemudian tambahan daripada itu, untuk tutup malunya, orang yang berzina ini kalau ada kemampuan, ni zaman Rasulullah SAW memang ada kemampuan sedemikian, mereka itu dihalau daripada kota. Dihalau daripada kampung. Maknanya mereka tidak boleh duduk dalam kampung tersebut dan mereka kena duduk jauh daripada bandar, daripada kampung mereka di tengah padang pasir selama setahun. Jadi bawa bekalan apa mereka semua, mereka tinggallah keseorangan di padang pasir selama setahun. Selama setahun. Kenapa? Agar apa? Agar apabila mereka pulang ke kampung, mudah-mudahan orang dah mula lupa, jadi taklah rasa malu sangat untuk teruskan kehidupannya di kampung itu. Jadi ini sistem hudud dalam Islam. Yang mungkin zaman sekarang ini dari sudut dia menghalau daripada kampung itu atau daripada bandar ke selama setahun itu mungkin tak boleh nak apply lagi. Melainkan kalau orang tu sendiri
yang dah dikenakan hukuman tu sendiri dia itu kemas barang dia dan dia merantau atau keluar negeri selama setahun, itu terpulang pada dia agar apa? Agar reda rasa malu yang ada pada dia kerana orang akan teringat ingat. Jadi lepas tahun orang akan banyak lupa ataupun tak berapa ingat sangat. Jadi redalah perasaan rasa malu tersebut. Jadi hukum dalam Islam untuk zina ni lebih untuk mencegah daripada untuk menyakitkan orang melakukan zina tersebut. Menyakitkan tapi lebih kepada mencegah orang lain untuk lakukannya. Jadi hukum yang penuh dengan rahmah. Okay. Jadi ini tentang hukum zina ayat yang kedua surah An-Nur ini. Hukum sebatan ini menggantikan hukuman house arrest bagi wanita yang berzina pada yang terkandung pada ayat yang ke-15 surah An-Nisa. Jadi berlakunya nasikh dan mansukh dekat situ. Okay. Kemudian seterusnya, surah An-Nisa ayat yang ke-33, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, kami telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya, iaitu harta pusaka. Siapa mereka ahli waris? Ibu, bapa dan kerabat yang dekat. Ibu, bapa dan semua kerabat yang dekat. Dan mana-mana orang yang kamu telah buat ikatan setia dengan mereka untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, dah buat perjanjian dengan mereka untuk saling tolong-menolong, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Jadi asalnya harta pusaka ini diagihkan kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat. Suami isteri tak ada. Anak tak ada. Maka digantikan, dimansuhkan ayat ini dengan ayat faraid dan juga ayat dalam surah Al-Anfal yang mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan sebagai kaum kerabat ini lebih dekat kepada si mati daripada kaum kerabat yang lain. Maka kerana itu ada hukum faraid. Hukum faraid ini menyatakan bahawasanya kaum kerabat yang dekat dengan si mati boleh menghalang kaum kerabat yang jauh daripada si mati daripada harta pusaka si mati. Contohnya, kalau ada adik-beradik seibu sebapa, dia akan menghalang adik-beradik sebapa daripada harta pusaka. Kenapa? Sebab adik-beradik seibu sebapa lebih kuat dan lebih dekat kepada si mati daripada adik-beradik sebapa yang hanya kongsi satu bapa tapi ibu mereka berbeza. Begitu juga anak lebih dekat kepada si mati, anak si mati ni lebih dekat kepadanya daripada cucu si mati. Jadi kalau ada anak, harta pusaka si mati pindah pada anak, tak pindah kepada cucu. Jadi sebahagian kaum kerabat lebih dekat kepada si mati daripada kaum kerabat yang lain. Kerana itu timbulnya hukum faraid yang mana sebahagian dapat dan sebahagian tak dapat. Jadi asal hukum yang mana semua kaum kerabat dapat, tak kiralah mereka itu dekat dengan si mati atau jauh. Maka kalau ada adik-beradik sebapa dan seibu, dan adik-beradik seibu sebapa, semuanya dapat. Tak ada yang menghalang satu sama lain. Kalau ada anak, kalau ada cucu, semuanya dapat. Tidak ada menghalang satu sama lain. Jadi ayat ini kemudian dimasukkan dengan ayat kaum kerabat tersebut. Jadi ini ayat faraid lah. Jadi ini contoh yang kedua dalam surah An-Nisa berkenaan nasih dan mansukh. Jadi contoh-contoh yang selanjutnya dalam surah Al-Ma'idah pula,
kita dah selesai surah An-Nisa. Surah An-Nisa ada 2 saja ayat, iaitu ayat 15 dan juga ayat 33 yang dimasukkan. Ayat 15 dimasukkan dengan surah An-Nur ayat 2 dan juga ayat 33 surah Nisa dimasukkan dengan surah Al-Anfal ayat 75. Itu penghujung surah Al-Anfal. Jadi selesai dari pembahasan tersebut, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, pembahasan pada ayat-ayat nasih dan mansukh yang terdapat dalam surah Al-Maidah pula, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sya'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma iftah lana min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.